A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersama dengan halaman Dar Al-Ansar ataupun di Pondok Benda Baru kita. Pada muhadarah kita di kali ini kita nak bagi maklumat tentang puasa, hukum puasa di dalam musafir. Apakah hukum puasa Ramadan kita, puasa wajib kita di dalam musafir ni, bagaimanakah hukumnya, wajibkah ataupun harus kita nak buka. Oleh kerana di dalam musafir ni, musafir yang jauh, musafir yang harus, maka agama ataupun syarak ni ataupun Allah Subhanahu wa taala nak bagi kemudahan kepada kita setara mana kita nak mari baca dalam ni supaya bapa-bapa dan ibu-ibu kaum muslimin muslimat kita dapat mengetahui bersama insya-Allah taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمُ. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang dirahmati Allah, agar kita di dalam sihat dan afiat, lebih-lebih lagi kita di awal puasa ni, Tuhan bagi kesihatan kepada kita, bagi kekuatan kepada kita, dapat kita menunaikan ibadat puasa. Dan kita telah mengerjakan ibadat iaitu tarawih dan segala ibadat di dalam bulan puasa. Kita banyakkanlah iaitu tilawah kita Al-Quran, dan kita banyakkanlah jadi amalan-amalan kebajikan yang disuruh kepada kita. Jadi alhamdulillah, kita nak bagi maklumat di muhadarah kita di kali ini, nak bagi tentang puasa, tentang puasa kita dalam kita musafir, dalam keadaan kita musafir, bagaimanakah syarat bagi kepada kita. Maka yang mana kita rujuk kepada ayat wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu dia. Yang mana kita baca dah ayat ni, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Jadi kita nak di sini syahid kita naknya wa man kana maridan aw ala safarin. Hak kita naknya aw ala safarin. Jadi aw ala safarin ni, saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Bila puasa ni ditekan, apabila puasa ni ditekan ke atas kita orang mukallaf, iaitu orang yang akil dan balik ni, apabila kita sampai umur, apabila kita ni terdiri daripada orang berakal, maka difardu ke atas kita puasa Ramadan. Maknanya semua ke atas orang hak mukallaf, orang hak sampai umur, orang hak balik, orang hak berakal saat itu difardukan puasa. Tak ada kira lah tua muda, tua muda, lelaki, perempuan, asalkan dia tu mukallaf, maka difardukan puasa. Tetapi di belakang-belakang, ayat belakang-belakang sikit, Tuhan wi kemudahan. Wi keluasan bagi mereka hak tak kuasa. Mereka hak lemah, mereka hak lalu tua. Hak terlalu tua, mereka hak terlalu lemah, mereka hak dhaif tu, Tuhan bagi kemudahan.
bagi kemudahan dengan maknanya kalau dia tu sakit ataupun dia tu uzur, dia boleh tak puasa, tetapi dia kena ganti lepas daripada boleh puasa. Dan satu lagi, kalaulah dia tu tak kuasa langsung, nak puasa tak kuasa, maka dia hak itu kena bayar pidyah. Nak qada tak jalan dah lepas pada puasa tu, nak qada tak jalan. Tak kuasa juga. Bila tak kuasa juga, wajib ke atas dia bayar pidyah, iaitu bayar berahnya secupak sehari. Itu dia. Kalau dia tak kuasa hak tu lagi, jadi puasa apa dak, bayar apa dak, hak tu orang panggil ala zimmah lah. Ala zimmah. Jadi ayat kata la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau dia tu tak kuasa sungguh-sungguh gak dia, minta apa dengan Tuhan lah. Minta apa dengan Tuhan dia dengan Tuhan. Maka di sini satu lagi lepas daripada tu, bagi orang hak musafir tu, bagi orang hak perjalanan jauh, orang panggil musafir mubah ni, kita musafir nak pergi buat ibadat, ataupun kita musafir nak pergi buat ziarahi, ataupun kita nak pergi tempat-tempat anak-anak kita, nak pergi tempat menututi anak kita tu, dia duk menututi ilmu di negara luar, negara luar jauh kita kata perjalanan ni, maka Tuhan bagi juga kemudahan. Tuhan bagi juga rukhsah kepada orang yang musafir. Bagi kemudahan kepada orang yang musafir. Cumanya nak rakyat kata khilaf di antara ulama, khilaf di antara fuqaha, khilaf di antara mujtahid. Bagaimanakah kita nak tahu kata di sini dalam mazhab kita apabila kita musafir itu setara mana agama tu bagi kepada kepada kita. Jadi dalam mazhab Syafi'i kita ni, dalam mazhab Syafi'i kita khususnya kita kecek dalam mazhab kita, mazhab lain-lain pun tekahlah sikit tu, maknanya tak puasa pun tak ada gapo. Tak puasa pun tak ada gapo, cuma mereka tu ada kemudahan lagi. Kita ni lain sikit. Lain kan? Saya nak rayak di sini kata dalam mazhab Syafi'i kita ni apabila kita nak musafir, sedangkan kita orang bermukim. Kita orang bermukim dengan maknanya kita orang bertempat di kampung tempat kita duduk di satu tempat, duduk di satu kampung tu, kita nak keluar tu baik daripada kampung kita. Sedangkan kita ni orang bermukim, orang panggil kita orang bermukim. Apabila kita nak musafir pergi negara luar, kita nak pergi Mekah ke, nak pergi buat umrah, ataupun kita ni nak pergi buat ziarahi waris-waris kita di negara luar, di Malaysia ke, di Indonesia ke, ataupun kita nak pergi tempat anak kita menuntut ilmu, anak kita nak terima syahadah ke, ataupun anak kita hak itu dapat kejayaan, ataupun kita sangat-sangat ingat kepada dia, kita pun nak pergi. Bila kita nak pergi hak itu, orang panggil kita masuk dalam kata musafir mubah, musafir yang harus. Perjalanan harus ni, jadi kita nak musafir sedekah bulan ni bulan puasa. Sedekah bulan ni bulan Ramadan. Lepas tu kita tak usah puasa lah. Kecek mudah-mudah kita tak usah puasa sebab keberatan kok jalan. Kita kena piping ibu kita ke, ataupun kita ni kena bawa ayah kita, ataupun kita ni kena hakuk barang. Kena hakuk barang, hakuk benda-benda hak kita hajat saat itu. Jadi takut ke kita ni terlalu penat, lalu itulah kita ni diberi kemudahan. Kerana kita musafir diberi kemudahan, Tuhan maknanya beri kemudahan ni boleh kita tak puasa. Harus kita tak puasa pada hari itu tu, hari hak kita nak musafir tu harus kita tak puasa. Tetapinya wajib ke atas kita kena qada. Kita kena qada lepas pada habis bulan Ramadan tu. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dalam ayat sebut kata fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dengan maknanya kita qada selepas daripada hari-hari di dalam bulan Ramadan tu. Maka di sini, ibu-ibu dan bapa-bapa kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, dalam mazhab kita ni ada khilaf sikit. Ada khilaf tu betulnya au ala safarin tu. Jadi mazhab mana-mana pun apabila musafir boleh tak puasa. Musafir mubah ni boleh tak puasa. Orang panggil
sebab safar ni, sebab perjalanan jauh, boleh kita tak puasa. Dalam mazhab lain ada je bilangnya kerana masyakkah. Nah, kerana masyakkah, kerana susah payah, maka Tuhan bagi rukhsah, Tuhan bagi kemudahan bagi orang nak musafir. Nak katakan kok jalan, sebab kita tak boleh tahu kata kok jalan ni apa nak berlaku ke atas kita. Di manakah kita hak ni tu kena jaga. Di manakah kita hak ni tu nak jatuh uzur, di manakah kita hak ni tu nak jatuh kesusahan, kita tak boleh tahu. Sebab itulah syarat beri kemudahan. Nah, bagi orang yang nak musafir, nak buat perjalanan jauh saat itu, Tuhan beri kemudahan, maknanya tak puasa pun tak ada gapo. Maka dalam mazhab lain, seperti mana mazhab Ahmad bin Hanbal, dalam mazhab dia itu mazhab lain daripada mazhab kita, maknanya kita semata-mata nak musafir, kan? Semata-mata nak musafir di dalam bulan Ramadan, maka boleh kita buka puasa, boleh kita tak puasa. Boleh kita tu tak puasa. Kita nak musafir gimana? Dalam keadaan tu boleh kita tak puasa. Mazhab lain, dia tak ada kait apa-apalah. Adapun dalam mazhab kita Syafi'i ni, dalam mazhab kita Syafi'i, apabila kita nak musafir, katakanlah kita nak pergi buat umrah. Kita nak pergi buat umrah di Mekah. Bila kita nak musafir Isyak, kita nak pergi naik kapal Isyak ni. Kita nak naik kapal Isyak, kita kata. Jadi dalam mazhab Syafi'i ni, dia kena keluar belum daripada subuh. Kena keluar belum daripada subuh, keluar daripada kampung kita. Kita nak duduk di mana, hak tu serah kepada kita nak duduk mana. Cuma nak royak kata kita bermukim di dalam satu kampung. Kita bermukim di dalam satu kampung. Umpamanya saya contoh, misalnya kita ni duduk dalam kampung, dalam kampung Caru misalnya. Kita duduk dalam kampung Caru. Jadi bila kita duduk dalam kampung Caru ni, kita ni Isyak kita nak musafir. Bila kita nak musafir tu, belum daripada subuh tu kita kena keluar dah daripada kampung Caru kita tu. Keluar hidup mana? Ikutlah kita nak hidup di Bakti ke, kita nak hidup di Kautum ke, Bukit Tung ke, kita nak hidup di Bemuk ke. Hak tu duduk di atas kita lah. Nak rakyat kata hak naknya kita kena keluar daripada kampung tu. Kita kena keluar daripada kampung tu, barulah kita hak ni tu boleh kita tak puasa. Kita keluar belum daripada subuh, hidup situ. Hidup situ. Sebab apa? Sebab apabila masuk waktu subuh, kita tak ada jadi bermukim. Kita tak ada jadi bermukim. Bermukim dengan maknanya kita duduk dalam kampung tu. Kita duduk dalam kampung, hak kita bermukim tu. Apabila masuk subuh pun, sebab apa? Sebab ia puasa ni ia mula daripada subuh. Puasa ni ia mula daripada subuh sehingga sampai maghrib. Itu dia. Apabila mula daripada subuh sehingga sampai maghrib, maka di waktu subuh kita jangan duduk dalam kampung. Bila kita duduk dalam kampung, orang panggil kita bermukim. Masuk subuh dah kita duduk dalam mukim kita lagi, duduk dalam kampung kita lagi. Kita tak keluar lagi. Maka orang panggil bermukim. Bila bermukim, tak bolehlah kita wajib kat atas kita kena puasa. Wajib kat atas kita kena puasa. Sebab kita orang bermukim. Sebab puasa saat itu, bagi orang yang bermukim tu, wajib puasa. Dalam ayat kata kan, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Maka syahidah di sini ada pakar dengan makna hadara, ada pakar dengan maknanya aqamah. Bagi orang yang bermukim tu, falyasumhu. Maka dia kena puasa. Ia kena puasa. Maka hendaklah puasa ia akannya. Maknanya di sini bagi orang yang bermukim, dia kena puasa. Sebab itulah kita nak kait kita ni nak puasa, kita ni tak usah puasa. Bila tak usah puasa, kita kena keluar tubik daripada mukim kita. Jadi kita duduk kampung Caru, kita kena tubik daripada Caru tu. Tubik hidup mah adik kita ke, hidup mah pak saudara kita ke. Hidup mah tetah kita, mah kawan kita hidup situ. Bila orang nak jumpa dengan kita royak kata kita duduk kampung ni, duduk kampung Bemuk ni. Saya ni duduk kampung Bemuk. Mari saya duduk di Bemuk misalnya. Tu. Jadi nak tubik pukul 8 lagi kita kata. Kereta nak tubik pukul 8, kereta nak singgah tu pukul 8. Kereta nak keluar lagi tu pukul 8. Pukul 8 lagi. Jadi kalulah nak jumpa dengan saya, pergi jumpa di Bemuk ni. Nak jumpa sini tak boleh lah. Sebab kita ni tu, kalau kita duduk situ lagi, orang panggil kita bermukim.
Sedangkan subuh masuk dah. Pas subuh masuk tu, ia mulai puasa. Subuh masuk tu, ia mulai puasa. Jadi subuh sehingga sampai maghrib, masa tu, waktu puasa. Bila waktu puasa, kita kena tubik daripada kampung kita. Apabila kita tubik daripada kampung kita, barulah ia boleh, boleh catat kata kita ni sudah safar. Kita ni sudah keluar dah daripada kampung. Sudah keluar daripada bermukim. Itu dia. Maka di sini, sebab apa boleh ulama duk bahas tentangnya mazhab Syafi'i ni ia ambil belum subuh, dengan sebabnya ibarat hak datang dalam Quran ni, wa man kana maridan aw ala safarin tu dia mai bahas tu aw ala safarin ni, dia kata di sini ni beri pedah mubalaghah ni, beri pedah mubalaghah. Sebab apa? Sebab kalulah musafir biasa, maknanya semata-mata nak musafir buka. Semata-mata nak musafir, tak payah kita puasa. Itu dia. Kalau semata-mata begitu, ibarat dalam Quran, apa ia tak datang? Man kana minkum maridan au musafiran. Sebab musafiran ia boleh orang panggil, orang panggil cara-cara nak buat khabar bagi kana tu, kana maridan, kana maridan. Kana tu beramal rafa isim nasab khabar. Jadi kana maridon di sini, jadi maridon tu jadi khabar bagi kana. Boleh dia buat au musafiran, ataupun dia tu musafir. Ataupun dia tu musafir. Jadi musafir di sini, kalau dia mari ibarat balah tu boleh kita tubik. Tubik daripada kampung kita ni. Pukul berapa pun tak ada berapa. Kita nak tubik daripada kampung kita, asalkan kita nak musafir tu. Apabila kita tu di atas nama musafir, maka boleh kita buka puasa. Itu dia, boleh kita buka puasa. Di sini dia tak ada mari musafiran au ala safarin. Dia mari au ala safarin. Bila mari ala safarin ni, orang panggil beri pedah mubalaghah. Beri pedah mubalaghah. Kerana apa? Kerana di sini orang panggil dia mari dengan haraf ja ni, kebanyakannya dia nak pergi ke Medan. Mubalaghah. Sebab itulah kita tengok satu bahagian yang lain-lain. Kita boleh tengok seperti kita kata assalamualaikum wa alaikumussalam. Alaikumussalam tu dia jadi balaghah dah. Dia jadi balaghah dah. Sebab tu di sini nak ayat kata hak tu dalam bab takdim takhir. Hak ni dalam bab boleh faham kata dia mari ibarat lain ni, maknanya ada tujuan. Ada tujuan. Ada murad dia. Hak tu di atas ijtihad. A'immah lah, di atas ijtihad a'immah, di atas ijtihad fuqaha. Kita ni semata-mata ikut ya, sebab kita ni orang muqallid. Kita orang muqallid, kita turut imam mujtahid kita. Kerana dia royak macam ni, kita pun keluar belum daripada subuh. Kita keluar belum daripada subuh, kita tak puasa, tak ada gapo. Itu dia. Tetapi kita ingat kata bulan ni, kalau kita gagah tu, wajib kata kita ni tu berat betul juga. Walaupun kita tak ada puasa pun. Kalau kita gagah, kalau kita tak rak juga tu orang panggil diharus kita hak itu. Maka tetapi kita nak tunjuk kepada orang hak itu tak boleh. Kita nak menzahir tak boleh, walaupun kita musafir pun. Kita nak pergi tunjuk pada orang, aku kan musafir. Maka depan orang berat minum air gok depan orang, tak boleh patula juga. Tak boleh patula juga. Sebab itulah kita kena jagalah sifat-sifat orang mukmin saat itu apabila kita ni nak puasa. Maka berdasarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ni riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, dia katanya safara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadhan min al-Madinati ila Makkah amul fathi. Amul fathi لعشر مضين من رمضان حتى إذا أتى عصفان نزل به فدعا بإناء. Jadi Nabi SAW, dia musafir di dalam bulan Ramadan ni, ambil daripada bumi Madinah Munawwarah ataupun ambil daripada Taibah, tempat Nabi duduk di Madinah Munawwarah, ila Makkah. Nabi nak menuju pergi kepada Mekah amal fathi, iaitu pada tahun pada tahun patah Mekah. Pada tahun patah Mekah ni iaitu pada tahun ke-8. Itu dia.
Nabi kita ni musafir, ambil daripada Madinah nak pergi kepada kota Mekah, nak pergi kepada Mekah ni, iaitu pada nak pergi kepada Mekah ni tu pada tahunnya tahun ke-8, iaitu tahun patah Mekah. Tahun patah Mekah dengan maknanya tahun buka Mekah. Nah, tahun buka Mekah, tahun tu iaitu boleh buka Mekah, belum daripada tu berlaku satu peperangan, iaitu belum daripada tu sikit tu. Nah, lepas tu lepas pada tu berlaku peperangan Hunain. Jadi di sini nak ayat kata Nabi kita SAW bila dia hak itu musafir, ambil daripada Madinah menuju kepada Mekah saat itu. Nah, sampai pada satu tempat saat itu, hatta idza ata Usfan, sehingga dia saat itu sampai kepada satu tempat nama Usfan. Nama Usfan. Nah, Nabi pun turun. Nah, turun kenderaan dia. Kalau dia nak utah hak itu turun utah. Sampai Usfan tu turun. Nazala bihi, dia pun turun di Usfan tu. Fada'a bi ina'in, maka Nabi pun panggil lah sahabat suruh mari bijana air. So panggil sahabat suruh mari bijana air. Bi ina'in. Sahabat pun ambil bijana air tu, buat mari fa wada'ahu, maka dia pun letak bijana tu. Nah, bijana tu letak ia sahabat saat itu pakai bijana air saat itu. Nah, ala yadihi, ke atas tangan, maknanya dalam tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas tangan Nabi itu liyarahun nas. Nabi pun hola tangan, sahabat pun hola bijana air. Jadi sahabat-sahabat boleh tengok lah, sebab pakat puasa belaka ni. Nah, pakat puasa belaka. Lepas tu jadi tiba-tiba Nabi tengok sahabat pun tengok Nabi hola tangan itu. Nah, sahabat pun hola air tu, Nabi pun tak ada tangan, dia pun hola air. Nah, hola air saat itu supaya ramai-ramai boleh tengok. Nah, Nabi saat itu terima bijana air saat itu, pakat tengok. Thumma syaribahu, kemudian Nabi pun minum akhirnya air di dalam inak saat itu, di dalam bijana air saat itu. Manakala boleh tengok di situ, jadi sahabat-sahabat tahu kata, sahabat safar ni, sebab kita perjalanan jauh. Nah, jadi sebab perjalanan jauh ni boleh kita nak buka puasa. Nah, boleh kita nak buka puasa. Nah, di sini jadi boleh tahu jelas. Hadis ni hadis sahih, hadis akhrajahu Bukhari, rakam hadisnya 4270 ni. Nah, tu orang panggil hadis sahih. Dan satu lagi, kalau kita nak tengok hak lafaz Muslim pun sama juga. Rawahu Bukhari dan Muslim ni rakam dia 1113. Nah, rakam dia. Jadi di sini kita boleh tahu kata hadis ni hadis sahih lah. Sebab perbuatan Nabi nak zahirkan sahabat-sahabat dia kata apabila musafir boleh nak buka puasa. Itu dia. Tu satu ketika masa puasa. Masa tengah-tengah puasa ni, Nabi tunjuk kepada sahabat-sahabat boleh tengok kata dalam keadaan musafir ni boleh minta puasa. Cuma dalam ittihad kita, dalam ittihad mazhab kita, dalam ittihad Imam Syafi'i kita ni tu kena keluar tu belum daripada subuh. Hak masa Nabi tu dia tak ada cerita kata Nabi ni keluar belum subuh ke, lepas subuh ke. Hak tu dia tak ada keluar. Hak ni bab ittihad. Sebab orang panggil mata hadis dia bukan duk nyata habis perbuatan Nabi, bukan dia nyata semua. Kalau dia nyata semua tak payah dah nak ittihad. Pakai orang panggil 2, 3, 4 tu pakai ittifaq selalu dah, pakai ijma' selalu dah. Sebab apa tak ada boleh jadi ittifaq? Sebab sama-sama orang panggil pahal berlainan. Nah, sama-sama ittihad. Demo tu pahal balah tu, demo ni pahal balah ni, demo nu pahal balah nu. Tengok dalam Quran, tak sudah dengan Quran. Kena cari tengok dalam hadis. Tak sudah pula dalam hadis. Tengok perkataan ulama mujtahid pula. Nah, imam mujtahid pula. Nah, dia ijma' balah mana, dia ittifaq balah mana. Ilat dia kok mana misalnya. Hak tu dia kena tengok dia. Kita ni semata-mata ikut ya kita ni. Nah, sebab kita kena tupai semata kita. Sebab kita ni orang muqallid. Dalam fiqh ni, wajib kita taklid. Apabila kita tak erti, kita tak tahu, kita kena tanya orang-orang yang tahu.
masuk dalam ayat kata fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mung kena tanya orang pandai-pandai, kena tanya orang tahu-tahu, mung kena turut mujtahid sebab mung ni tak tahu. Nah, sebab mung ni tak erti, mung kena tanya mereka, mung kena ikut mereka. Sebab itulah kita ni orang mukallid ni wajib ikut. Nah, wajib turut. Wajib turut kita ni. Kita ada imam kita turut imam kita. Maka di sini ada satu pula masa Nabi, masa Nabi berada di Madinah tu, Ahlul Yaman. Nah, Ahlul Yaman saat itu dia mari tempat Nabi saat itu. Manakala dia saat itu nak balik pergi ke kampung tempat dia saat itu, dia pun tanya Nabi lah, bagaimanakah dia ni perjalanan dia ni jauh ni. Ya Rasulullah, kami ni masa ingat Rasulullah, kami mari jumpa Rasulullah, boleh buat ibadat bersama dengan Rasulullah, tetapi kami kena balik klik kepada kampung tempat kami, negara kami, iaitu di negeri Yaman. Maka bagaimanakah kami tentang ibadat puasa ni? Maka di situ Nabi pun jawab. Nabi pun jawab, pandailah Nabi jawab ni, sebab Nabi dia tahu kata demon ni daripada lurah Himyar. Dalam negeri Yaman ni ada satu lurah Himyar ni. Lurah Himyar ni, le dia tu, alih le dia tu, ia alih ming. Nah, le dia tu, ia tukar lagi jadi ming. Supaya kita tengok, Melayu kita lah. Nah, bangsa Melayu kita lah. Kalau kita tengok di Malaysia, orang kok Kedah, orang kok Perak, apa tu, kalau ra ni, ia jadi ain, misalnya air, ayak, ia kok tu. Ra dengan ain ni kalau kita kira jauh. Nah, ra dengan ain ni, ayak, air, air. Air ni ra, ni jadi ayak, jadi ayak. Ni pun supalah nak rakyat kata negeri Yaman ni. Nah, negeri Yaman ni, le tu jadi mim. Nah, le tu jadi mim. Mana? Yang mana Nabi pun apabila sahabat tu mari tanya bagaimanakah dia ni nak musafir. Nah, ibadat puasa dia macam mana, perjalanan dia ni, safar dia ni sangat-sangat jauh ni, maka Nabi kata laisa minam birri siyamun fim safar. Laisa minam birri siyamun fim safar. Fim safar. Jadi Nabi sebutnya, Nabi guna lurah Himyar selalu dah. Lurah Himyar. Lurah Himyar ni salah satu daripada lurah yang ada di dalam negeri Yaman. Jadi ni jadi mata hadis juga. Walaupun ia sebut dalam lurah, dalam lurah satu lurah dalam negeri Yaman pun jadi satu hadis, jadi satu hukum boleh kita nak buat tepat rujuk hukum bagi kita saat itu boleh juga. Laisa minam birri siyamun fim safar. Fim safar. Fis safar alih la syamsiyah tu. Tetapi di sini la tu ia tukar lagi kepada min. Fim safar. Laisa minam birri siyamun fim safar. Jadi di sini tidak jadi kebaikan lah puasa di dalam safar. Maknanya tidak boleh pala banyak lah kita nak puasa dalam safar tu, sebab dalam safar ni musafir perjalanan jauh, ada kesusahan, ada masyakkah, ada apa banyak perkara lah kok jalan tu. Sebab itulah syarat ni beri kemudahan. Syarat beri kemudahan tu, beri kemudahan. Tak puasa tak apa, musafir tak apa. Perjalanan menjauh, munduk jalan tu luk-lik daripada pasir. Air pun susah. Tu nak royak kata kok jalan. Sangat-sangat panas tu. Syarat ni, Tuhan ni beri kemudahan kepada puak kamu. Maknanya mu nak musafir ni, mu tak puasa pun tak ada gapo. Kalau mu puasa, kalau mu puasa tu bukan molek sangat. Bukan molek sangat, bukan dapat fadilat yang sangat banyak tu dak. Sebab apa? Sebab Tuhan nak beri kemudahan. Masuk dalam ayat kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan nak kok mudah, bukan Tuhan nak kok payah. Tuhan nak kok ringan, bukan nak kok berat. Bukan mung tu duk berat dah, Tuhan petekek juga, tinuk juga. Tinuk juga kita duk berat dah, kita duk teruk dah, kita duk tak rak dah. Tekek juga, mung kena puasa, kadang-kadang kena puasa. Ada syarat beri kemudahan. Tu ingat molek bapa-bapa dan ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka duk lama daripada tu, kita mari cerita sikit tentang perselisihan masa Khalifah Umayyah. Salah satu daripada Khalifah Umayyah nama dia masa tu masa Umar bin Abdul Aziz.
Nah, Umar bin Abdul Aziz, masa Khalifah Umayyah ni. Umar bin Abdul Aziz ni, nah, kita sudah mengetahui bahawa dia ni Khalifah Umayyah dan dia tu digelarkan Khulafa Rashidin yang kelima. Nah, sebenarnya Khulafa Rashidin 4 ya. Terdiri daripada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib. 4 ni ya, Khulafa Rashidin. Tetapi Umar bin Abdul Aziz ni, dia ni orang panggil khalifah. Nah, khalifah yang ke-8 daripada Khalifah Umayyah ni. Nah, Khalifah Umayyah ni ada belah-belah nah, belah-belah 2, 3, 14 gitu ya. Dalam Khalifah Umayyah ni. Jadi nak rakyat kata ambil daripada Khulafa Ar-Rasyidin. Nah, sehingga siapa Khulafa Ar-Rasyidin bila habis Khulafa Ar-Rasyidin maka sambung dengan Khalifah Daulah Umayyah. Nah, lepas pada tahun 40 lebih saat itu terus sehingga siapa 130 lebih, maka masa tu masa Daulah Umayyah. Nah, Daulah Umayyah. Lepas pada tu pula pergi kepada Daulah Abbasiyah tu sehingga siapa tahunnya ni 5 ni. Jadi di sini kita nak cerita di sini kata salah satu daripada Khalifah Umayyah ni iaitu Umar bin Abdul Aziz ni, yang dia tu sangat-sangat adil lah dalam pemerintah tu, sebab dia jadi ketua agama, jadi khalifah agama ni dia sangat-sangat adil dan dia turut agama sungguh hak ni tu, sehingga digelarkan dia Khulafa Rasyidin yang kelima. Nah, Khulafa Rasyidin yang kelima. Maka ada perselisihan tentang musafir ni, tentang puasa. Nah, hukum tentang puasa dalam musafir. Iaitu orang panggil orang hak duk bawah-bawah dia. Apabila musafir jauh saat itu, orang hak duk bawah-bawah dia orang panggil malaih lah. Orang panggil malaih ni tokoh-tokoh agama baris depan duk bawah pada dia hak itu. Muteri dia hak itu apabila musafir ada jadi selisih sama sendiri. Demo ni puasa, demo ni tak puasa. Nah, hak dia sebut di sini tokoh-tokoh ataupun orang panggil muteri dia hak itu orang bawah hak dia saat itu nama Salim seorang, nama Urwah seorang. Jadi Salim ni dia kata dia ni tak puasa apabila musafir. Dia tak puasa. Apabila musafir dia tak puasa. Sebab dia berdasar pada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lagi pula dia hak itu semata-mata turut Ibnu Umar. Ibnu Umar kata tak puasalah apabila musafir ni tidak puasa. Maknanya tak ada kena puasa. Urwah ni kata dia puasa. Dia ni puasa. Dia kata tak boleh kena puasa sebab Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha apabila dia musafir saat itu dia puasa. Nah, Sayyidah Aisyah dia puasa apabila dia musafir dia puasa. Itu dia. Jadi di sini hak ni puasa, hak ni tak puasa. Hak ni puasa, hak ni tak puasa. Tu. Jadi puasa satu bahagian ni puasa, satu bahagian ni tak puasa. Bila puasa ratik tak puasa ratik jadi susah. Nah, jadi susah. Tu dia. Kerana keling senyap ni. Tu dia. Maka di sini jadi apabila Urwah tu puasa, Urwah tu puasa, dia berdasar kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah tu isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mengetahui tentang perbuatan suami dia, iaitu Rasulullah sendiri. Isteri dia paling tahu rapat sangat. Sebab itulah kita kena turut perbuatan Sayyidah Aisyah. Lalu itulah saling kata dia ni turut Ibnu Umar. Ibnu Umar ni bukan orang biasa juga, iaitu orang yang pungut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak, dan dia tu tak puasa apabila musafir. Balah dua tu. Balah orang panggil balah cara-cara cara-cara faham lah. Cara-cara faham. Jadi kok mana mu tak puasa sedangkan Sayyidah Aisyah puasa dalam musafir. Hak ni pula kata
Nah, saling kata kok mana mu puasa, sedekah Ibnu Umar, nah Abdullah bin Umar saat itu dia tak puasa apabila nak musafir. Dan Rasulullah pun pernah buat macam tu. Balah gi balah mari. Nah, sehingga kasar. Nah, sehingga kasar bersuara saat itu, akak bersuara belawai. Nah, kokok jalan saat itu, sehingga siapa orang nah eret pergi kepada Umar bin Abdul Aziz. Bila pergi kepada Umar bin Abdul Aziz, iaitu khalifah Ummul Mukminin masa tu, lalu itulah Umar bin Abdul Aziz ni. Nah, masa ni masa Daulah Umayyah ni, ibu kota dia duduk di Syam. Nah, duduk di Syam. Duduk di Syam ni, duduk di Damesk lah kita kata. Jadi duduk di Syam, duduk di Syria. Bawa heret demo ni pergi dua-dua ni, di antara Salim dan Urwah ni, pergi situ, jumpa, temu pergi masuk, temu dengan Umar bin Abdul Aziz. Mengadu lah, pergi mengadu. Demo ni kata aku ni puasa sebab aku turut Sayyidah Aisyah. Salim kata aku ni tak puasa sebab aku turut Ibnu Umar, apa balah pergi balah mari. Lepas tu nak wi ketua lah, nak wi khalifah ni lah. Kerak sin deh, nak wi kerak buku ni. Siapa kena, siapa hak salah. Maka Umar bin Abdul Aziz ni dia kata Allahumma afwan in kana yusran fasumu wa in kana usran fa aftiru. Tuhan mudah-mudahan Tuhan beri keampunan, beri keampunan, beri kemaafan kepada puak kedua-dua ni. Kalau lah mu berasa mudah, mu puasalah. Kalau mu berasa payah, mu bukalah. Tengok tu, ni ketua nah wi jalan molek. Dia kata Allahumma afwan, Umar bin Abdul Aziz dia kata Allahumma afwan. Tuhan mudah-mudahan Tuhan beri kemaafan kepada dua-dua orang ni, duk balah ni. Nah, in kana yusran fasumu wa in kana usran fa aftiru. Jika mu berasa kata mudah, mu puasalah. Kalau mu berasa payah, mu bukalah. Sebab apa? Sebab ayat kata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tuhan kandak di kamu hak itu mudah, Tuhan tak ada kandak di kamu hak itu payah. Bukan Tuhan nak kau payah-payah, Tuhan nak kau mudah-mudah. Dan ulama pun bina kaedah-kaedah hak itu. Nah, dalam kaedah fiqhiyah dia kata al-masyaqqatu tajlibu taysira. Nah, masyaqqah hak itu, payah hak itu boleh kita nak ambil mudah. Apabila payah, mu boleh ambil mudah. Tu dia. Fa inna ma'al usri yusran. Dalam ayat kata fa inna ma'al usri yusran. Apabila ada payah, mu ambillah mudah. Apabila ada payah, mu ambillah mudah. Tu dia. Hak itulah nak ayat kata apabila kita faham agama, kita tak ada jadi balah. Demo nak bawa hak nu, bawa lah. Demo berasa mudah, demo puasa lah. Kalau demo berasa payah, demo bukalah. Sebab dalam safar, dalam musafir, Tuhan beri kemudahan. Tuhan beri kemudahan untuk orang musafir, tak puasa pun boleh. Tetapi tak puasa pun, fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia kena ganti lepas daripada bulan puasa tu, pada hari-hari lain itu, wajib kata dia qada. Yang mana dia tinggal di dalam musafir dia tu. Oleh itu kita pun tak panjang lah. Berharap kepada bapa-bapa dan ibu-ibu. Kita buatlah turut cara-cara agama. Kalau lah kita nak musafir, kita tak puasa, tak ada gapo. Kalau kita berasa gagah, kita nak puasa, tak ada gapo. Kalau kita berasa tarak, kita buka pun tak ada gapo. Sebab musafir kita adalah musafir mubah. Oleh itu kita tahu dah, kita telah sebar-sebar, kita telah sapa-sapa kepada saudara-saudara kita, saudari-saudari kita, supaya kita ramai-ramai ni boleh duduk di dalam amalan, boleh duduk di dalam dakwah yang baik. Maka sekadar itu saja di pagi ni. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.